Okey. Okey, hai. Selamat petang. So, hari ni kita just buat revision bab yang lepas supaya tak lupalah apa yang kita dah belajar. Saya punya pen komputer ni saya tak tahu kat mana. Jadi tulisan hari ni tak berapa clear. Okey, ulangan bab 10. So, ingat lagi tak NALF? Okey, NALF. Apa itu NALF? Saya nak tanya yang ada dekat sini. Kashrin, Emmanuel, Chelton, Yunus on the way. Okay, saya nak dengar suara Kashrin dulu. Kashrin, unmute kan awak punya mikrofon dulu. Okay, Kashrin. Okay, Kashrin. So, apakah NALF ni? Nyaring amplitude langsing frekuensi. Okey, bagus. Nyaring amplitude langsing frekuensi. Okey, so nyaring ini bergantung kepada amplitude. Manakala langsing bergantung kepada frekuensi. Frekuensi pula adalah satu per dengan tempoh. Okey? Okey. So, kalau diberi gambar rajah macam ni, dan ini adalah graf dia. Yang saya tandakan ini, alamak. Ini apa dia? Amplitude, frekuensi atau tempo? Emmanuel? Iman? Ini apa? Yang saya tandakan ni, tinggi dia. Belajar lagi lah cikgu. Tak belajar lagi ke? Kita tahu lagi. Ya. Minggu lepas tak tengok ke nota? Ada. Ada. Rasa-rasanya apa dia? Ni last week punya ni? Nyaring saya rasa. Nyaring? Ataupun update. Okey, kalau tinggi ni, sesaran ini adalah amplitude. Ini adalah tinggi. Okey, amplitude merupakan sesaran daripada titik kestabilan tinggi ni. Kalau dia rendah, maksudnya amplitude dia adalah rendah. Okey, kalau tempoh. Okey, saya nak dengar suara Yunus pula. Yunus tak ada mikrofon, Yunus. Yunus tak ada mikrofon. Chelton on the way. Okay. Chelton dengan Yunus tak ada mikrofon. Tak boleh unmute ke? Try buat mikrofon Yunus dengan Chelton ni. Okay. So, kalau tempo dia daripada puncak kepada puncak. Ini adalah tempo. So, kalau frekuensi merupakan satu bahagi tempoh. Berapa tempoh ini? Okay, jadi satu bahagi berapa tempoh ini baru dapat dia punya frekuensi. Okay, so soalan yang kita dah diberi dalam latihan semalam. Rafiq mengumpulkan maklumat tentang laju gelombang bunyi dalam pelbagai jenis bahan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. Okey, ada kaca, air dan udara. Kaca 5640 dia punya kelajuan. Air 1500 meter per second. Udara adalah 340 meter per second. Okey. Antara tiga ini, yang mana satu pepejal, yang mana satu cecair, yang mana satu gas. Kaca apa dia? Pepejal. Kaca adalah pepejal. Air? Air? Cecair. Cecair. Udara adalah gas. Okay, so antara tiga ni, kita ada pepejal, cecair dan gas. Antara tiga ni, yang mana paling laju untuk merambat gelombang bunyi? Antara ni.
Antara bahan yang dibenarkan, antara bahan yang membenarkan gelombang bunyi, yang mana yang paling laju antara tiga itu? Yunus. 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 Boleh cakap tak Yunus? Tak dengar. Okey, Yunus, dengar tak Yunus? Cuba cakap Yunus. Tak dengar. Kashrin, Kaca. apa dia? Kaca. Apa dia? Kaca. Kaca. Okey, so antara tiga bahan ini ada kaca, air dan udara. So kaca adalah pepejal. Okey. Air adalah cecair dan udara adalah gas. Antara tiga bahan ini yang memang akan laju untuk merambat gelombang bunyi adalah pepejal. So daripada jadual yang disediakan, kita sendiri dah nampak kaca ni dia punya bacaan paling tinggi. So ini yang paling laju. So jawapannya adalah kaca. Okey, yang kedua, terangkan sebab bagi jawapan kamu di A1. Kenapa kamu kata kaca ini paling laju? Last week kita dah belajar kenapa kaca ini paling laju. So, saya nak dengar jawapan Yunus. Yunus, suara Yunus? Yunus? Yunus punya rosak ke Yunus? Speaker rosak Yunus? Tak dengar suara Yunus. Okey Amanda. Okey, terangkan kenapa kaca merupakan jawapan yang membenarkan gelombang bunyi bergerak paling laju. Amanda. Sebab apa Amanda? Kenapa Amanda? Oh, suara tak ada. Sayangnya suara tak ada. Mana Soleha tadi? Tak ada dah Soleha. Yunus tak ada suara, Amanda pun tak ada suara. Charlton on the way masuk. Iman lah, saya nak dengar jawapan Iman. Agak-agak lah Immanuel. Kita buat lagi cikgu, tapi yang A tu saya dah buat yang kaca tu. Okey, kenapa kaca? Awak rasalah kenapa kaca? Tak tahu. Okey. Sebenarnya kalau awak tengok zarah pepejal, dia rapat-rapat kan? Saya punya pen tu hilang lah. Mana tak pen saya? Okey. Bila dia rapat, kalau sini dia dah bergetar, dia akan cepat bersentuhan dan yang hujung sekali ni pun akan bergetar. Sebab itu kaca lebih cepat gelombang bunyi tu cepat sampai sebab dia bergetar dengan cepat. Tetapi kalau cecair, dia ada jarak sedikit. Sebab itu getaran dia lambat sampai. Dia perlukan masa untuk sampai kepada zarah-zarah yang lain. Kalau gas, lagi sangat jauh. Bila sangat jauh, lagi lambat untuk sampai dia punya getaran. Okay, so jawapannya ialah kaca merupakan sejenis pepejal dan zarah-zarah kaca sangat rapat antara satu sama lain. Oleh itu, getaran dapat dipindahkan dengan cepat daripada satu zarah ke zarah yang lain. Okay, salin jawapan yang mana tak buat lagi tu. Okay, pepejal ni rapat so bila rapat dia akan cepat bergetar. Macam awak duduk dekat-dekat lah.
Seorang bergoyang, hujung sekali pun akan bergoyang, bertolak. Yunus tengah tidur ke Yunus? Okey. So, soalan C. Ramalkan pemindahan bunyi melalui vacuum. Berikan alasan anda. Okey, first kali, apakah itu vacuum? Charlton, apakah itu vacuum, Charlton? Okey, Charlton. Cuba bagi idea kenapa Tidak. vacuum? Apa dia? Vacuum tu apa dia? Tak tahu. Tak tahu. Vacuum tu tempat yang ada udara ke tidak ada udara? Tak ada. Tak ada. Okey, vacuum merupakan tempat yang langsung tak ada udara. Dia tak ada udara, cahaya boleh masuk tapi udara memang tak ada. So kalau awak duduk kat dalam tu sekadar hanya ruang kosong yang memang tak ada langsung zarah-zarah dalam bilik tu. Okay, so kalau kita nak rambatkan bunyi, kita perlukan zarah-zarah. Jadi kalau bilik ruang kosong yang tak ada zarah-zarah, bunyi itu boleh bergerak tak rasanya? Charlton? Kalau tak ada, tak boleh. Okay? So, bila tak ada zarah-zarah, jadi bunyi tidak boleh dirambatkan. Ejaan rambat, R-A-M, bukan rembat. Saya tak ada pen ni, pen saya mana tak, nanti saya cari balik. Susah saya nak tulis. Rambat. Okay, rambat. Apa tadi cikgu? Jawapannya. Apa dia? Apa tadi jawapannya? Tiada pemindahan dihasilkan. Bunyi tidak dapat dipindahkan melalui vacuum. Okay? Sebab tiada zarah-zarah udara. Kena ingat vacuum tu apa? Takut terlupa nanti awak jawab boleh sahaja. Okay dah? Cikgu yang tu memindahan kah ataupun memindahkan? Ataupun pemindahan? Okay, soalan dia kata ramalkan pemindahan kan? So, bila dikata ramalkan pemindahan, jawapan awak kena tiada pemindahan dihasilkan lah. Kita guna Tak yang tu kan? tidak dapat Hal ini dipindahkan. disebabkan. Oh, okey. Disebabkan ketiadaan zarah-zarah. Memindahkan. Ada K kat sini tertinggal. Memindahkan getaran bunyi.
Okey dah. Okey, soalan seterusnya. Rizal menepuk tangan di dalam sebuah dewan yang tertutup. Namun Rizal dapat mendengar bunyi tepukan berulang kali. Contohnya awak pergi dekat rumah yang kosong. Okay. Si Iman menjerit, oi, and then suara awak akan bergema, oi, 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 oi. Okay. So, apakah fenomena yang dialami oleh Rizal? Apa nama fenomena tu? Gema. Gema. Okay. So, jawapan dia adalah gema. Keluar love pula. Okay, gema. Okay. So, mengapakah fenomena yang kamu nyatakan berlaku? Macam mana berlakunya fenomena gema ni? Kashrin? Gelombang bunyi dipantulkan oleh dinding dewan tersebut. Okey. Bila awak dah duduk dalam tu, okey, katalah ini awak. Okey, awak berada dalam bilik ataupun dinding, okey, dalam bilik. So, bila awak bercakap atau menjerit, awak punya suara akan dipantulkan dan dia akan kembali pada awak. Okey, sebab ruang tu kosong. Okey, tertutup. Kalau bilik tu terbuka, mungkin tak berapa kedengaran. Tapi bila bilik itu tertutup semuanya, suara awak akan dipantulkan berulang kali. Okey? So, jawapannya ialah gelombang bunyi dipantulkan semula oleh dinding dewan. Okey, soalan yang ketiga. Cadangkan satu cara untuk menghalang fenomena itu daripada berlaku dalam dewan. Okey, sebelum ni kita dah tahu kalau permukaan yang keras dan licin lebih mudah memantulkan bunyi. Okey, so macam mana kita nak elakkan kawasan dinding tu tadi memantulkan bunyi direct pada pendengar? Macam mana? Okay, bagaimana awak nak buat untuk supaya awak suara awak tu tak dipantulkan? Sekarang ni kalau untuk pantulan dia akan kena pada benda yang licin dan keras. So macam mana awak nak elakkan bunyi itu dipantul semula? Saya nak dengar jawapan Yunus. Yunus memang tak ada suara ke Yunus? Tutup permukaan dinding dewan dengan bahan yang lembut. Okey. So, tutup permukaan dinding dewan dengan permukaan yang lembut ataupun boleh pasang langsir, boleh letak barang-barang yang lain lah. Okey. Tapi untuk memudahkan jawapan awak boleh jawab macam ni Dinding dewan boleh ditutup atau ditampal bahan yang lembut dan kasar untuk menyerap bunyi. Okay, kalau kita tutup dengan bahan yang kasar dan lembut, contohnya langsir ataupun sofa, dia boleh menyerap bunyi. Okay. Sudah?
Okey, soalan seterusnya. Ada ni lagi. Okey, soalan seterusnya. Amir menjalankan suatu aktiviti untuk mengkaji penghasilan bunyi. Dia menekan hujung sebatang pembaris ke bawah dan melepaskan dengan segera seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, dia tahan batang pembaris tu sebelah tangan dia di permukaan meja dan satu lagi dia tekan ke bawah, kemudian dia akan lepaskan dan pembaris itu bergetar. Jadi, bagaimanakah bunyi dihasilkan? Last week, tenaga bunyi dihasilkan daripada Charlton. Tenaga bunyi dihasilkan daripada benda yang bergetar. Yes, bagus. Benda yang bergetar. Okey, bunyi dihasilkan daripada getaran sesuatu objek. Senang saja ni. Okey, B. Raja menunjukkan satu situasi dalam makmal. Cikgu dia cakap, bolehkah bunyi kedengaran apabila tin-tin kosong diketuk dalam air? Fahan jawab ya. Syafiq kata tak. Awak rasalah awak ketuk tin dalam air tu bunyi ke tidak? Okey, so antara Farhan dengan Syafiq, siapa yang betul? Farhan betul ke Syafiq betul? Amanda, boleh dengar suara? Ya, boleh cikgu. Okey. Amanda, antara Syafiq dengan Farhan, mana yang betul? Syafiq cikgu. Yeah, Syafiq betul. Okey. Ada lagi lain? Charlton? Yunus? Syafiq ke Farhan betul? Farhan, okey. Yunus? Farhan, okey. Saya Nashrin? Farhan. Farhan. Iman? Iman? Immanuel, Syafiq ke Farhan betul rasa-rasanya? Amanda suka Syafiq kot, rambut kerinting-kerinting. Okay. Tadi saya sebut itu tapi saya lupa unmute. Oh, ya ke? Okay. So, antara Syafiq dengan Farhan, sebenarnya jawapan betul adalah Farhan. Okay. Sebab tadi kan kita ada belajar bunyi boleh dirambat di dalam 3 bentuk keadaan sama ada pepejal, cecair atau gas. Hanya tak boleh dirambat kalau keadaan vacuum. Okey, ruang vacuum memang tak boleh. Tapi kalau bilik biasa dia boleh dirambatkan. Okey, sebab itu kalau dalam air sekalipun awak berenang dalam kolam renang, tiba-tiba si Yunus datang ketuk loceng ke apa ke, loceng tu masih boleh didengar. Sebab bunyi boleh dirambat dalam cecair. Okay, so jawapannya ialah Farhan berikan jawapan yang betul. Air merupakan medium pemindahan bunyi, maka bunyi boleh didengari. Okay. Okay, seterusnya, kelawar terbang dan memburu serangga dalam gelap. Terangkan bagaimana kelawar mengesan serangga dalam gelap. Ada kelawar Batman Forever. Okay, dia terbang waktu malam dalam keadaan gelap. So macam mana dia nak tahu ada serangga dekat depan dia? Kat depan dia ke, kat bawah dia ke, serangga tu kecil ke, besar ke, macam mana dia boleh tahu? Saya nak dengar jawapan Charlton. Charlton. Manusia terbang Menghasilkan bunyi semasa terbang.
mengeluarkan bunyi. Okey, betul Kelawar mengeluarkan bunyi yang dikenali sebagai gema lokasi. Okey. Kelawar menghasilkan bunyi yang dikenali sebagai gema lokasi ketika terbang. Apabila bunyi terkena pada serangga, gelombang bunyi akan dipantulkan semula pada kelawar berserta jarak, saiz dan bentuk serangga. Canggih sebenarnya kelawar ni. Daripada bunyi dia tahu, oh Amanda dekat depan. Daripada bunyi dia tahu, oh Yunus dekat depan. Shelton dekat depan. Okay? Sebab dia punya gelombang tu adalah gelombang gema lokasi. Boleh dapat detect saiz, boleh dapat detect kedudukan, boleh dapat detect jarak. Okay? Sebab itu kelawar tak pernah accident dekat langit. Dia masih lagi sihat walafiat lah. Okay, salin. Okay. Saya ada quiz sikit untuk awak. Okay. Ada 10 soalan. Cuba salin dekat tepi kertas awak tu. Jawapan sahaja. Saya bagi masa 10 soalan. Sebab soalan dia senang. 15 saat sahaja. Okay, time's up 15 saat. Okay, soalan yang pertama. Bunyi terhasil daripada Amanda. Jawapan. Bunyi terhasil daripada. Unmute jawapan. Unmute dulu Amanda. Awak punya mic tu buka dulu. Sebelum buat lagi cikgu baru jumpa buku. Tak apa, saya tanya je. Bunyi terhasil daripada? Bunyi terhasil daripada Apa aktiviti pembaris tadi? apa tu? Pembaris tadi apa yang dibuat? Getaran. Yes, bunyi terhasil daripada getaran. Okay, getaran sesuatu objek. Okay, nombor 2. Bunyi merambat paling laju melalui Iman. Bunyi merambat paling laju melalui Emmanuel. Tak tahu cikgu. Tak tahu? Pepejar cecair gas. Mana paling tahu. laju? Ya. Mana paling laju? Pepejar ke cecair ke gas? Pepejal. 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 Yes, pepejal. Okay. Kenyaringan bunyi bergantung kepada, tadi ada graf kan? Graf macam ni. So, kenyaringan bunyi bergantung kepada Yunus. Amplitude bunyi. Amplitude
amplitude. Okay, bagus. Frekuensi bertambah dan berkurang apabila mendekati atau menjauhi pemerhati. Situasi ini dikenali sebagai kesan, apa dia, Kashrin? Kesan apa, Kashrin? Kashrin? Doppler. Kesan Doppler. Okay? Itu adalah kesan Doppler. Okey, nombor 5. Gema ialah pantulan gelombang bunyi dari kawasan lembut. Betul atau salah? Kelton, betul atau salah? Dia dipantulkan daripada kawasan yang lembut. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey, dia daripada kawasan keras dan licin. Okey, nombor 6. Pendengaran boleh diatasi dengan menggunakan, Iman? Kalau kita ada masalah pendengaran, kita kena guna apa, Iman? Alat pendengaran. Alat pendengaran. Okey, nombor 7. Stetoskop digunakan untuk memperkuatkan bunyi. Amanda balik. Stetoskop digunakan untuk memperkuatkan bunyi. Mendengar bunyi denyutan jantung pesakit. Okey, bagus. Jantung. Nombor 8. Pembesar suara digunakan untuk memperkuatkan bunyi. Yunus? Suara. Bunyi yang lemah. Okey. Nombor 9. Apakah X? Apa X ni? Yunus lah. Charlton. Charlton, X ni apa dia? Ni Iman tak belajar last week. Panjang gelombang. Panjang gelombang ataupun sebenarnya itu adalah lebih tepat tempoh. Okey, tempoh. Okey, apakah Y? Y ni apa dia? Kashrin? Kashrin, Y ni apa dia? Frekuensi. Frekuensi itu adalah amplitude. Okey, sebab daripada puncak ke bawah. Itu adalah amplitude. Okey, nanti saya send dalam grup soalan ni. Ada apa-apa soalan sebelum kita habis? Ada apa-apa soalan sebelum kita habis? Kita dah habis bab 10 ni kita dah habis Next week kita masuk bab 11. Ada 3 bab lagi baru kita buat test sikit lah. Okay. So kita jumpa minggu depan. Terima kasih. Bye you all. Bye. Bye-bye. Bye.